Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua? Anak. Okay. Sedikit penerangan mengenai tajuk yang kita belajar pada hari ini insya-Allah, iaitu tajuknya Hayya Na'rifullah. Okey, marilah kita mengenali Allah. Kalau kita nak mengenali orang yang kita cintai, yang kita sayangi, kita perlu mengenali dia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena letakkan dia di tempat yang paling tinggi untuk kita sayangi dan kita cintai. Baik. Untuk hari ini, kita lihat apakah dia perkara-perkara penting atau poin-poin penting yang perlu kita tahu untuk mengenali Allah. Pertama sekali, iaitu jelaskan di sini ma arwa'ul kainat allati khalaqallah wa ma abda'aha. Kita sudah mengenali dan mengenal pasti bahawa Allah SWT ni Maha Pencipta segala kejadian. Tak kiralah kejadian yang dicipta oleh manusia ataupun kejadian yang memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-barru wal bahru wan nahru wal jibalu was sama wal ahya jami'uha fi ilmillah tadbiruhu. Kita tahu al-barru adalah daratan, yang terkandung dengan ada tanah, wal bahru lautan, wan nahru sungai yang mengalir, wal jibal iaitu bukit atau gunung ganang, was sama langit, wal ahya dan benda-benda yang hidup di dunia ini semuanya adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang mentadbir segalanya. Wa ya jami'an kainat fi injisam, dan benda-benda hidup ini adalah bukti bahawa Allah ni Maha Pencipta segala-gala penciptaan. Qad ahallahu li hadhil kainat an tasira ala sunnatihi ta'ala. Kita tahu bahawa Allah telah menjadikan semua penciptaan ini adalah untuk memudahkan segala urusan kepada sekalian makhluk. Kemudian hazi sunnatul kauniyah wada'aha Allah li maslahatil insan. Adalah sunnah ini ataupun ketetapan ini Allah letakkan kepadanya untuk kemaslahatan bagi manusia. Maksud maslahat di sini adalah kemudahan untuk manusia. Wa hallahu idal insan an yantafi'a bihadhil makhluqat. Dan di sini Allah juga telah memberikan kepada manusia untuk memberi manfaat kepada sekalian makhluk yang Allah ciptakan, terdiri daripada tumbuh-tumbuhan, binatang, daratan dan sebagainya. Wa akmalul insan jami'i tashil li ta'miril ard, dan Allah memudahkan bagi manusia segala kemudahan ini untuk manusia mentakmir dunia ataupun menjadi pengurus bagi di atas muka bumi inilah. Kemudian subhanallahu allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Maka kita seharusnya hendaklah mengucap tasbih kepada Allah, ataupun mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar. Kemudian yang seterusnya, fallahu wahdahu yastahiqqu ta'zimi tahlil wa tasbih. Maka berhaklah bagi Allah itu kita ucapkan. Pertama sekali kita ucapkan dan kita membesarkan dengan kita mengagungkan dan mengisahkan Allah. Pertama sekali kita bertahlil. Bertahlil kita sebut kita sebut la ilaha illallah. Kemudian yang kedua kita bertasbih. Kita bertasbih, kita sebut subhanallah. Kemudian kita bertahmid. Bertahmid kita sebut alhamdulillah. Kemudian yang seterusnya kita bertakbir kepada Allah dengan ucapan Allahu akbar. Jadi di sini timbul persoalan, fahal min mubdi'in wa muhkimin ghairillah. Adakah kita sebagai orang yang diciptakan ini kita perlu memohon selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya tentulah tidak. Kerana siapa yang mencari selain daripada Allah, maka dia sebenarnya mencari kebatilan dan mencari perkara yang tidak baik ataupun sia-sia. Okey, jadi di bawah tu ada 3 soalan. Kamu baca soalan tersebut, rujuk dengan kamus. Okey, selepas kamu baca setiap satu ayat tersebut, kamu cuba fikir, kamu cuba perhatikan, berdasarkan apa yang saya terangkan ni, kamu cuba buat kesimpulan adakah ayat tersebut betul ataupun salah.
kamu sebut secara spontan lah, secara lisan. Okey, kalau kamu baca, kamu rasa salah, kamu sebut, okey, ayat ni adalah sahih. Kemudian kalau ayat ni tak betul, kamu sebut ayat ni khata'. Okey, dan seterusnya lah. Tak perlu tulis dalam buku, cuma kamu ucapkan sahaja secara lisan. Jadi saya harap kamu dapat buat latihan ini dengan baik. Mudah-mudahan dapat membantu kamu memahami maksud dan memahami Allah Subhanahu Wa Taala secara lebih dekat, kerana dialah yang layak dicintai dari segala-galanya. Okey. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.